Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas iaitu 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk khusyuk zahir dan batin. Apa yang disampaikan dan diwasiatkan oleh Imam Syafi'i iaitu khusyuk secara zahir adalah khusyuknya orang awam. Khusyuk secara batin adalah khusyuknya orang pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu khusyuk? Satu daripada tafsiran, khusyuk adalah hasil daripada solat yang disertai dengan hati. Orang yang bersolat dengan menyertakan hati tentu khusyuk dalam mengerjakan solat. Khusyuk berlaku kerana hati ikut bermunajat, berzikir, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat gerak-geri hamba-Nya. Di samping itu, sedar dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala serta kekurangan diri sebagai hamba dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesedaran itu menimbulkan perasaan khusyuk dalam dan di luar solat. Khusyuk adalah komponen penting dalam hidup seorang Muslim. Berkali-kali khusyuk disebutkan dalam Al-Quran, antaranya dalam ayat 1 hingga ayat 2 surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sesungguh berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 pula diingatkan, peliharalah kamu segala solat fardu, khasnya solat wusta, iaitu solat asar, dan berdirilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kamu dengan khusyuk. Manakala dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga ayat 5 dijelaskan perihal bahawa tidak khusyuk mereka kecelakaan besar untuk orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Dalam ayat 45 hingga ayat 46 surah Al-Baqarah pula Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, dan mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali orang yang khusyuk, iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan mereka akan kembali kepadanya. Secara asasnya, khusyuk mempunyai kaitan dengan hati yang sentiasa hidup. Khusyuk dalam solat pula adalah menghadirkan hati dalam solat kita. Maksudnya, kita sentiasa sedar dalam melaksanakan solat dari awal hingga kita selesai. Bagi mendapatkan rasa khusyuk, kita perlu mulakan persediaan sebelum solat lagi. Antara yang perlu kita perhatikan adalah soal makan minum. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim ada dinyatakan bahawa Nabi berpesan, ketahuilah bahawa dalam badan terdapat seketul daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh badan, dan apabila daging itu rosak, rosaklah seluruhnya. Ketahuilah, iaitu yang dipanggil sebagai hati. Oleh kerana khusyuk sangat berkait dengan hati, maka menjaga hati mempunyai kesan yang begitu besar dalam menentukan sama ada kita akan khusyuk ataupun tidak. Satu daripada amalan yang dapat diperhatikan sebelum bersolat
adalah bersugi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa hadis Nabi SAW yang berbunyi, jikalau tidak mendatangkan kesusahan ke atas umatku, aku akan menyuruh mereka bersugi pada setiap kali hendak solat. Sudah tentu antara persediaan paling penting untuk solat yang cemerlang adalah perihal wuduk. Direkodkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya bacaan kami terganggu disebabkan terdapat beberapa orang antara kamu yang solat bersama-sama kami tetapi tidak menyempurnakan wuduk mereka. Oleh itu, siapa yang mendirikan solat bersama-sama kami, maka sempurnakan wuduknya. Selain itu, wuduk juga menjauhkan kita daripada syaitan yang tentunya sentiasa mahu mengganggu fokus kita. Pesan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya wuduk yang baik itu mengusir syaitan dari diri kamu. Boleh jadi perkara yang kecil juga mampu menyebabkan solat kita tidak khusyuk. Dalam rekod Imam Muslim, Rasulullah SAW berpesan, jangan solat ketika makanan yang hendak dimakannya sedang tersedia, dan jangan solat dalam keadaan menahan buang air besar dan air kecil. Dalam rekod Imam Muslim, sejadah juga mungkin menjadi sebab gangguan ketika solat. Nabi SAW pernah memberi komen berkenaan gangguan pada hamparan solat baginda. Objek lukisan ini mengganggu aku, bawalah ia kepada Abu Jaham dan bawakan kepada aku hamparan tebal yang tidak mempunyai ukiran. Tempat solat juga mampu mempengaruhi kekhusyukan kita. Dalam rekod Imam At-Tirmizi, Ibnu Umar menjelaskan, Rasulullah SAW menegah mendirikan solat pada 7 tempat: tempat pembuang sampah, tempat penyembelihan, kubur, tengah-tengah jalan, bilik mandi, tempat unta duduk, dikelilingi air, dan di atas Baitullah. Sewaktu solat, penting untuk kita memenuhi keperluan diri kita dahulu sebelum menunaikan solat. Pesan Abu Darda, antara tanda kefahaman seseorang adalah dia memulai memenuhi keperluannya terlebih dahulu sebelum dia masuk menunaikan solat. Ini supaya dia masuk dalam solat dalam keadaan hatinya kosong daripada perkara yang lain. Hatim Al-Asham pula menyatakan nasihat berikut apabila bercakap perihal solat. Apabila tiba waktu solat, aku menyempurnakan wuduk dan aku pergi ke tempat di mana di situ aku hendak mendirikan solat. Lalu aku duduk di tempat itu sehingga seluruh anggota tubuhku berkumpul. Kemudian aku berdiri menunaikan solatku dan aku jadikan Kaabah di antara dua keningku, titian sirat di bawah tapak kakiku, syurga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut di belakangku, dan aku menyangka solat ini adalah solatku yang terakhir. Kemudian aku berdiri antara mengharap dan takut. Aku bertakbir dengan penuh keyakinan. Aku membaca dengan bacaan yang betul. Aku rukuk dengan merendahkan diri. Aku sujud dengan khusyuk. Aku duduk di atas punggung kiri dan aku bentangkan belakang tapak kaki kiri. Aku tegakkan
tapak kaki kanan di atas ibu jari kaki dan aku ikutkan keikhlasan hati. Kemudian aku tidak tahu sama ada solatku diterima ataupun tidak. Perkara paling ringkas tetapi begitu penting untuk solat yang khusyuk adalah tumak-ninah. Ia nampak mudah tetapi sering diabaikan dan diperlecehkan. Rasulullah SAW berpesan, apabila kamu berdiri menunaikan solat, maka bertakbir, kemudian baca ayat Al-Quran yang mudah untuk kamu, kemudian rukuk sehingga kamu tumak-ninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkit sehingga kamu berdiri betul, kemudian sujud sehingga kamu tumak-ninah dalam keadaan sujud, kemudian bangkit sehingga kamu tumak-ninah dalam keadaan duduk. Kamu buatlah yang demikian, itu adalah semua solat kamu. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi diri kita dan juga keluarga kita dan serta masyarakat amnya. Saya akhiri aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.